Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kursus UKQE 3001 iaitu pengalaman pelajaran luar kurikulum. Terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Azalillah Ramdhani binti Musa. Laporan hari ini adalah mengenai cadangan program mengikuti kajian kesediaan kerjaya siswaza. Ahli kumpulan kami mempunyai 5 orang. Saya adalah Nurul Syaira binti Zaihan. Selain itu ada Akilah, Ain, Nur Nazia dan Hanisah. Seterusnya adalah ni kesediaan kerjaya siswaza yang akan bakal dibuat program ni cadangan kami, iaitu ini adalah isi kandungan, iaitu ada pengenalan isu berkaitan kelemahan, kepentingan program yang akan dijalankan, pemantauan dan penilaian, cadangan penembaikan dan kesimpulan. Yang pertama adalah 1.0 iaitu pengenalan. Pengenalan ni dia adalah lebih kepada kenapa program ini perlu dibuat. Jadi kat sini kami tulis iaitu permintaan terhadap tenaga buruh itu sendiri semakin kritikal dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang. Jadi Kementerian Pengajian Tinggi ni sendiri dia dia inginlah IPT itu dibuat dibuat program mengenai kerjaya. Sebab apa? Sebab dia menangani isu pengangguran. Lagi satu dia adalah faktor tidak serasi antara penawaran dan tenaga kerja yang diperlukan oleh persekitaran ekonomi berasaskan pengetahuan atau keekonomi. Sebab itulah mahasiswa itu sendiri, siswazah, dia haruslah mempunyai banyak kemahiran. Jadi IPT ni kenalah membantu siswazah itu sendiri. Seterusnya adalah pelajar yang menamatkan pengajian itu sendiri, dia penguasaan bahasa Inggeris lemah dan dia kurang memahami tawaran pekerjaan dan keperluan majikan adalah antara faktor yang dikenal pasti. Seterusnya adalah persekitaran yang berbeza juga dia adalah mencabar, sebab tu adalah kenapa siswazah tu sendiri tak dapat adapt dalam kawasan tempat kerja mereka. Jadi perlunya kesediaan kerja siswazah ini adalah satu langkah terbaik untuk membantu pelajar di dalam usaha untuk menghadapi sebagai seorang yang bakal bergraduan. Seterusnya ini adalah isu berkaitan dia. Jadi kat sini ada 3 atribut yang kami buat, iaitu kemahiran komunikasi, kesenangan dengan warga global. Kemahiran ni kalau kita dapat tengok isu dia adalah siswazah yang lemah dalam bahasa Inggeris. Kesenangan ni mereka adalah kurang yakin tentang peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam subjek jurusan mereka tu sendiri dan tidak memahami keperluan majikan itu keperluan majikan serta pekerjaan yang ditawarkan. Dia tak memahamilah apa yang diperlukan dalam satu pekerjaan itu sendiri. Mungkin kebanyakannya siswazah kita, apa yang kita belajar dan apa yang kita kerja kadang adalah perkara yang berbeza. Jadi dekat situlah kurangnya kemahiran mereka. Jadi warga global ni wujudnya persaingan antara universiti kita ataupun wujud persaingan antara siswazah dengan IPT yang lain. Sebab itu berlakunya lambakan pengangguran daripada pelajar universiti. Lagi satu mungkin adalah mereka mungkin telah memilih pekerjaan mungkin sebab mereka tidak memahami subjek mereka, bidang mereka sendiri. Yang seterusnya adalah kepentingan program yang akan dijalankan. Kepentingan ni adalah satu, kita dapat lihat kita ketahui cara belajar. Jadi universiti ni dia mengajar kita untuk banyak benda, tapi mahasiswa ni sendiri perlu mempelajari prosedur, maklumat dan kemahiran yang berkaitan tugas yang melaksanakan tugas berdasarkan maklumat dan latihan itu. Jadi sebenarnya mahasiswa tu sendiri dia perlu memahami banyak benda, walaupun ada benda yang dekat universiti sendiri tidak ajar. Seterusnya adalah membangunkan kemahiran interpersonal, iaitu kemahiran mahasiswa tu sendiri, iaitu berinteraksi dengan orang dan membaiki kemahiran komunikasi mereka. Seterusnya yang ketiga adalah ketahui masa dan pengurusan masa, ketahui cara menguruskan projek, cara mereka untuk melakukan tugas. Jadi dekat situ adalah sangat penting kenapa program ini perlu dijalankan. Seterusnya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Dekat situ bila program ini dijalankan, kita akan dapat tahulah pengalaman-pengalaman yang orang-orang sebelum ni ataupun yang telah mendapat pekerjaan ataupun daripada pensyarah kita sendiri. Dekat situ kita belajar daripada pengalaman orang lain. Seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi, satu program kerjaya bakal dianjurkan untuk memperkasakan lagi atribut di dalam diri seorang siswazah. Jadi satu program kerjaya yang diberi nama kesediaan kerjaya siswazah bakal dianjurkan. Program ini bakal dianjurkan secara online di Webex dan Facebook Live pada 15 Januari tahun 2022. Program ini dianjurkan oleh pelajar tahun 4 Sekolah Pendidikan yang sedang mengambil kursus UKQE 3001 Pengalaman Pembelajaran Luar Kurikulum. Program ini terbuka kepada semua pelajar UTM.
Program ini dijalankan adalah bertujuan untuk memberi fokus kepada pendedahan pemilihan kerjaya kepada mahasiswa. Selain itu, siswazah juga dapat mengetahui sebahagian kerja dan minat yang dalam bidang yang mereka ceburi. Tambahan lagi, siswazah akan lebih yakin dalam berbahasa Inggeris ketika berkomunikasi. Objektif pelaksanaan program ini adalah untuk membantu siswazah meningkatkan lagi keyakinan dalam diri ketika menceburi dunia pekerjaan. Yang kedua, siswazah dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam menghadapi dunia pekerjaan, terutamanya dalam berbahasa Inggeris. Yang ketiga, siswazah akan diberi pendedahan awal mengenai peluang pemilihan kerjaya melalui bidang yang mereka ceburi. Dan akhir sekali, objektif pelaksanaan program ini adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan dan teknik baru dalam mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan siswazah. Dan program ini dianggarkan mempunyai belanjawan sebanyak 300. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanisa binti Herman. Jadi saya akan menyambung presentation ini dengan menyatakan tentang jawatan kuasa induk dan pelaksanaan bagi program kesediaan kerjaya siswazah, di mana penaung ataupun penasihat bagi program ini adalah Dr. Azalizah Ramadhani binti Musa selaku pensyarah kami, dan pengarah kami adalah Nurul Syahira binti Zaihan dan dibantu oleh Timbalan Pengarah Nur Ain binti Manul Hakim. Seterusnya bagi setiausaha program ini ialah Nur Akilah binti Muhammad Rasidi, naib setiausaha saya sendiri Nur Hanisa binti Herman, dan bendahari Nur Naziah binti Muhammad Razali. Bagi membantu program ini berjaya, kami telah melantik beberapa AJK yang terdiri daripada unit protokol, unit perhubungan luar, unit pernyataan sijil dan unit multibias serta unit aktiviti, di mana kami berharap AJK-AJK ini dapat membantu dan menjayakan program ini. Bagi tentatif program ini akan bermula pada jam 8 pagi dan montaj akan diberikan. Kemudian pada 9 pagi sesi pertama akan dimulakan, iaitu Easy Talk with English. Kemudian sesi kedua pada jam 11 pagi iaitu bidang dan kerjaya. Seterusnya pada 1 petang akan diberikan waktu rehat, dan pada 2 petang sesi ketiga iaitu branding dan knowing yourself dimulakan. Kemudian pada 4 petang majlis dijangka bersurai. Bagi kandungan aktiviti, yang pertama adalah sesi Easy Talk with English yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fatin Aliapang, di mana sesi ini adalah perkongsian tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam bidang kerjaya, dan kami mengharapkan program ini dapat membantu pelajar agar lebih bersemangat dan yakin dalam bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Untuk memudahkan sesi ini, e-modul akan diberikan kepada pelajar. Sesi kedua iaitu bidang dan kerjaya oleh Profesor Madya Dr. Mastura. Bagi sesi ini, perkongsian ilmu tentang dunia kerjaya akan diberikan kepada pelajar mengikut bidang-bidang yang terdapat di Universiti Teknologi Malaysia. Dan e-risalah akan diberikan bagi membantu pelajar mendapat gambaran yang lebih mendalam tentang dunia kerjaya. Sesi ketiga iaitu branding and knowing yourself yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Faizah. Sesi ini adalah bertujuan untuk memberi motivasi dan sokongan kepada pelajar, dan slide akan diberikan sebagai rujukan. Untuk anggaran belanjawan, kami menganggarkan anggaran belanjawan sebanyak RM300, dan belanjawan ini adalah untuk sagu hati kepada penceramah yang terdiri daripada 3 orang penceramah, dan setiap satu penceramah mendapat sagu hati bernilai RM100. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Daripada kesemua aktiviti yang dijalankan, cara kami melakukan pemantauan dan penilaian agar objektif kami tercapai dengan jayanya adalah melalui 4 cara ini. Yang pertama adalah borang penyertaan dan kehadiran, di mana borang kehadiran akan diisi oleh pelajar yang ingin menyertai program tersebut sebelum hari penyertaan. Borang penyertaan ini akan dibuka dan ditutup pada suatu tempoh tertentu. Kemudian, borang kehadiran pelajar akan diambil pada setiap slot
agar pelajar sentiasa menghadirkan diri dalam setiap slot yang disediakan. Seterusnya adalah interaksi dua hala secara atas talian. Disebabkan program ini dilakukan secara atas talian, maka peserta dan juga pengurus program akan dikumpulkan di sebuah ruangan aplikasi chat secara atas talian bagi memudahkan proses penyampaian maklumat dan sesi soal jawab sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. Seterusnya adalah borang maklum balas. Okey, di akhir program, para peserta dan juga penceramah jemputan akan diminta untuk mengisi borang maklum balas tersebut agar kami sebagai pengurus program dapat mengetahui kekuatan, kelemahan serta cadangan penambahbaikan untuk program ini agar ianya dapat memenuhi keperluan mahasiswa pada masa akan datang. Akhir sekali adalah postmortem. Ia dijalankan di antara ahli jawatankuasa pengurusan program di mana setiap ahli jawatankuasa membentangkan laporan mereka sebelum, semasa dan selepas aktiviti ini dijalankan bagi mengetahui kekuatan dan kelemahan yang telah berlaku untuk dikekalkan atau diperbaiki sebagai rekod bagi memastikan penambahbaikan bagi program akan datang dijalankan dengan lebih baik. Terima kasih diucapkan kepada Nur Ain. Jadi saya teruskan lagi pembentangan dengan cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk program kesediaan kerjaya siswazah pada masa akan datang. Jadi berdasarkan 3 sesi taklimat yang telah diberikan dalam program kesediaan kerjaya siswazah, terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan sekiranya program ini dijalankan pada masa akan datang. Bagi sesi yang pertama iaitu berkenaan taklimat Easy Talk with English yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Fatin Aliah Pang, kami daripada Jawatankuasa berharap agar dapat menjalankan kerjasama dengan Akademik Bahasa dari Universiti Teknologi Malaysia agar kemahiran bahasa Inggeris mahasiswa UTM ni lebih baik dan dapat digunakan semasa mereka bersosial. Untuk sesi yang kedua pula, antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk taklimat bidan dan kerjaya yang telah disampaikan oleh Prof. Madia Dr. Mastura binti Mahwar, kami daripada Jawatankuasa berharap agar dapat mewujudkan aktiviti secara atas talian dengan melaksanakan beberapa permainan. Antaranya adalah seperti Kahoot untuk kita mengetahui tahap kefahaman mahasiswa-mahasiswa berdasarkan taklimat yang telah diberikan. Dan akhir sekali, untuk sesi yang ketiga, taklimat berkenaan dengan branding and knowing yourself yang telah disampaikan oleh Prof. Madia Dr. Faizah, kami daripada Jawatankuasa berharap agar program yang akan datang, kami akan dapat mendedahkan mahasiswa berkenaan dengan laman web seperti LinkedIn sebagai persediaan untuk mahasiswa-mahasiswa ini meluaskan jaringan hubungan dengan industri berdasarkan kursus-kursus yang telah dipelajari ketika berada di alam universiti. Kesimpulannya, antara matlamat utama program ini adalah bertujuan untuk memberikan fokus kepada pendedahan tentang pemilihan kerjaya kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di Universiti Teknologi Malaysia. Jadi secara keseluruhannya kami percaya bahawa program-program sebegini mampu memberikan impak yang tinggi kepada mahasiswa serta mampu menyampaikan maklumat dan ilmu yang bermanfaat sepanjang perkongsian yang diberikan. Jadi itu saja untuk pembentangan mengenai program kesediaan kerjaya siswazah. Sekian, terima kasih.